Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang baru tu baca. Siapa pula baca? Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yamani bab dulu. Babu wa bihi qala hadatsana Abu Yamani qala hadatsana Syu'aib an Zuhair qala ana Abu akhbarana ana ada akhbarana Abu Idris A'izullah Ibnu Abdullah Anna Ubadah Ibnu Anna Ubadah Ibnu Samit Wakana syahida Badran wa huwa ahad An-Nuqaba'i Lailatul Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabah min ashabihi bayi'uni ala alla tusyriku billah syai'a wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'saw fi ma'ruf fama wafa minkum fa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dhalika syai'a fa uqiba fid dunya fa huwa kaffarah lahu wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah alaihi fa huwa ila Allahi in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabah fabayanahu ala dhalika. Sekadar kena usaha lagi. Bagus dah boleh baca dah.
Jadi bab yang baru ni, bab yang ke-11. Bab yang kosong daripada tajuk. Sama dengan yang sebelum ni. Itu bab bila kosong daripada tajuk, mana banyak isyarat daripada Imam Bukhari yang nak ajar kita tentang cara berfikir. Sebab dalam hadis, walaupun kita belajar hadis, sebenarnya kali penulis ataupun perawi hadis ini iaitu Imam Bukhari, sebenarnya kali nak mendidik kita supaya guna akal fikiran supaya berfikir, berfikir sejenak tentang hadis, merenung makna-makna dia, mengkajinya hukum-hukum dia. Bukan dengan cara belajar ni kita terima saja apa saja yang orang kata, tak. Pakai cara belajar ni dengan kita ada juga kajian-kajian. Sebab tu bila belajar mesti kena ada cara kita selepas contohnya habis hari ni belajar hadis. Pelajar-pelajar kena buat apa ni? Murajaah. Mana kena buat murajaah, mana kena diskus lah sesama yang belajar ni. Mana kita kena contohnya datang ke madrasah, satu orang buka kitab, satu orang yang jadi ustaz lah maksudnya. Lepas tu satu orang lagi yang jadi orang yang mendengar. Maka satu orang tu dia pun baca kembali hadis-hadis yang sudah belajar. Hadis ini bukan hanya terhenti dengan cara kita hari ini kita belajar, lepas tu kita pun tak pernah buka. Bahkan kita kena ulang kaji. Kita kena ulang kaji sendiri, takut ada yang berlaku kesilapan ataupun silap dengar masa belajar. Ada time tertidur lah, kejambil lah, apa semua tu. Ada benda-benda yang boleh menyebabkan kita terganggu masalah dengar kita. Maka dengan kita tengok balik, kita selidik balik, dengan kaji balik, maka kita dapatnya ilmu baru, iaitu dengan kajian-kajian yang mungkin kajian itu tidak ada di dalam masa belajar. Masa belajar sekarang ni mungkin tak ada, tapi bila kita murajaah, kita ulang kaji itu mungkin akan timbulnya persoalan-persoalan baru, masalah-masalah yang mungkin terjawab ataupun mungkin tak terjawab lah. Maka bila tak terjawab, maka ada bincang sesamanya orang yang belajar ni. Kita bincang, ni macam mana, ni hukum macam mana. Hadis sudah belajar dah. Kalau hukum macam ni, macam mana. Ambil dalil mana? Ambil dalil yang sudah kita belajar. Kita guna dalil itu saja. Jangan guna dalil-dalil yang selain pada itu. Sebab dalil-dalil yang lain pada itu kita masih kita belajar. Kita guna hanya hukum-hukum yang ada di dalam hadis-hadis yang kita sudah belajar. Sudah. Itu saja. Jangan kita bincang perkara-perkara yang kita tak tahu, perkara yang sama-sama berkaitan dengan hadis-hadis yang di luar tajuk yang kita belajar dah. Jadi kita bincang hanya di dalam bab-bab perkara yang kita sudah belajar,
Ya, kita cek balik apa yang kita belajar, maka dari situ ilmu kita akan bertambah insya-Allah. Jadi Imam Bukhari pun sini pun dia nak didik kita supaya kita ni cubalah pelajar-pelajar cari tajuk yang paling sesuai. Sini ni nak bubuh tajuk apa? Jika nak disesuaikan dengan hadis, dan juga jika nak disesuaikan dengan bab-bab yang sebelum, dan juga bab yang selepas. Jika kita ni ditakdirkan sebagai Imam Al-Bukhari, kita nak bubuh tajuk apa? Kita nak bubuh tajuk apa? Jadi cuba kita bubuh tajuk sendiri dengan alasan kita lah. Alasan kita tengok hadis lah. Kita belajar dah hadis, maka tengok hadis sebelum, tengok bab sebelum, tengok bab selepas, ataupun beberapa bab yang sebelum dia. Maka dari situlah adanya kajian. Maka sini boleh jadi bab ni boleh jadi bab satu lagi, ataupun boleh jadi bab satu lagi. Maka inilah akan jadi berkembangnya ilmu kita. Kalau kita hanya belajar hari ni, lepas belajar hari ni kita pun balik tutup buku, tak ada dah, tak mulai kaji dah. Bila tak mulai kaji ni, mana rugi lah. Kita belajar kat mana pun, universiti ke mana, mesti kena ada mulai kaji. Dan kita belajar hadis ni sebenarnya seolah-olah kita sudah belajar cara universiti, yang mana kita kena mulai kaji. Mesti kena mulai kaji. Belajar apa sekalipun memang kita kena mulai kaji. Dengan mulai kaji tu akan bertambah ilmu. Kalau tanpa mulai kaji, jangan haraplah kita nak jadi satu orang alim. Kalau tak ada mulai kaji, sebab kita tak ada usaha, kita tak ada daya usaha untuk kembangkan diri kita. Kita kena ada daya usaha untuk kembangkan diri kita dengan mengkaji ilmu-ilmu yang sudah belajar. Sudah. Ilmu yang tak belajar, benda tu di luar pemahaman kita. Kita hanya kaji apa yang sudah kita belajar. Maka dari situlah kita akan ingat. Yang tak ingat jadi ingat. Lepas tu orang lain yang lupa, orang lain yang tak berapa dengar, tak berapa faham, boleh faham. Boleh tumpai faham dengan sebab dia dengar hujah kita, cara dia huraikan, maka jadi mudah faham. Jadi sini pun sama. Jadi cubalah dengan bab ni kita cari bab yang sesuai untuk diletak sini. Bab nama apa? Tajuk apa? Sebab Imam Bukhari sengaja meniadakan tajuk semata-mata supaya kita berfikir. Jadi kita berfikir. Sebab tajuk dia mestilah tajuk berbetul luas, tajuk dia berbetul tanda pada ilmu yang sudah kita kaji sebelum-sebelum pada ni. Bukan dengan main teka saja dah. Maka kita dengan meletakkan satu tajuk tu yang paling sesuai setelah kita bincang sesama kita ni. Bincang barulah yang sesuai ni. Kalau kajian daripada yang sudah belajar, maka ni adalah satu bab yang mana huraian lagi daripada bab-bab yang sebelum dia. Tapi itu salah satu. Itu salah satulah. Tapi mestilah kena keluarkan satu bab yang mana satu bab tu bukan daripada bab yang sebelum, bukan daripada bab yang selepas. Maka ni seolah-olah satu bab baru yang perlu dibubuh tajuk. Sebab Imam Bukhari kadang-kadang tu dia sengaja tiadakan bab tu mungkin kerana terlupa. Jadi bila kerana terlupa, maka kita lah kena tu. Sebab contohnya Imam Bukhari mengeluarkan hadis, tapi tajuk tu dia tak tahu nak bagi tajuk yang paling tepat. Maka dia serahkan kepada pembaca bab apakah yang paling tepat, ataupun tajuk apa yang paling tepat dalam bab ni. Wa bi qala hadatsana Abu Yaman, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala, dia berkatanya hadatsana Syu'aib, daripada telah menceritakan kepada kami Syu'aib. Syu'aib situ dia adalah Ibnu Abi Hamzah Al-Qurashi. Ani Zuhri, daripada Az-Zuhri iaitu Ibnu Syihab. Az-Zuhri banyak dah kita jumpa, iaitu nama dia Muhammad bin Muslim. Qala, dia berkatanya akhbarani, telah menceritakan kepada aku Abu Idris. Siapakah Abu Idris? Aidullah. Nama lah. Dia nama dia adalah Aidullah. Ibnu Abdullah bin Abdullah.
Dia ni adalah sahabat Al-Ansari. Ya, dia ni Al-Ansari. Cuma dia sahabat tu mana sahabat tu mana tahap rendah lah. Kerana dia masa beranak dia tu masa tahunnya Hunain. Ya, berlakunya peperangan Hunain. Mana Hunain mana yang lewat lah. Dan dia ni sebagai, kalau tabi'in, dia sebagai tabi'in besar. Kalau dari segi ilmu di kalangan tabi'in dia lah yang paling besar. Tapi kalau di kalangan sahabat rendah lah dia ya. Maka sebab tu dia cerita sini, cerita tentang sahabat. Dia ada ceritanya anna Ubadah ibn As-Samit, sahabat Al-Ansari juga. Al-Ansari, dia Al-Ansari di kalangan Khazraji, golongan Bani Khazraj. Mati pada tahun 34 ketika umur 72. Dia ada yang kata sebaliknya lah. Radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran, dan dia ni pernah hadirnya masa peperangan Badar. Wa huwa ahadun nuqaba, dia salah seorangnya nuqaba. Nuqaba ni amir, bukan sebagai amir biasa, bahkan tempat rujukan. Ketua yang mana dia ni sebagai rujukan di kalangan pengikut dia. Mana bila ada masalah-masalah, dialah antara orang yang jadi ketua, sebagai wakil bagi kaum dia. Tu masuk Nuqaba. Lailatul Aqabah, masa hari Al-Aqabah, iaitu masa perjanjian Aqabah di Mina. Yang kedua, mana yang kedua kali lah. Yang pertama dan yang ni yang kedua. Itu dia tulis silap patut tu. Wa huwa ahadun nuqaba, dia salah seorangnya di kalangan wakil ataupun pemimpin kaum dia. Masa harinya Aqabah, itu ketika perjanjian Aqabah yang pertama dan juga yang kedua. Bukan yang kedua saja, bahkan yang pertama dan juga yang kedua. Dan dia adalah satu orang sahabat yang menjadi qadhi lah. Dia orang alim, dia mengajar. Dia bermukim di Hims, Syria sekarang ni. Kemudian dia berangkat ke Palestin, dia mati pada tahun 34 Hijrah sini dia ada. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala berkatanya wa haulahu isabatun min ashabihi, yang mana masa ketika itu adanya pengikut dia di kalangan sahabat-sahabat dia. Ketika itu berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'uni, berbaiklah kamu semua. Mana perintah pada puak-puak inilah Ubadah bin Samit, ala alla tusyriku billahi syai'a, agar kamu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa pun. Tak kira lah yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa. Tak kira. Tak kira lah manusia yang mati ataupun manusia yang masih hidup. Tidak boleh. Sebab ini isyarat kepada semua perkara yang bernyawa macam malaikat, manusia, jin, tu yang bernyawa. Yang lain pada tu contohnya batu, kayu, berhala ke apa semua tu benda-benda yang tak bernyawa. Dan juga dengan maksudnya jangan kamu mensyirikkan Allah Ta'ala walaupun sekecil-kecil syirik. Sekecil-kecil syirik pun jangan kamu syirik pada Allah Ta'ala. Dan besar lagi-lagi. Sebab syariat isyarat kepada syirik yang kecil pun tidak boleh. Syirik yang kecil pun tidak boleh. Syirik pada Allah Ta'ala. Contoh yang syirik kecil, seperti mana solat dalam keadaan riya, ataupun bersumpah demi Rasulullah, contoh bersumpah demi Kaabah. Maka benda-benda lagu ni melakukan syirik-syirik kecil. Sudah melakukan syirik-syirik kecil. Tapi jadi syirik besar contohnya bersumpah deminya dewa tu betul syirik besar. Sebab berlaku syirik besar syirik kecil ni kerana bila Rasulullah tu ada juga kaitan dengan Allah, tapi disalahgunakan. Bila disalahgunakan berlakunya syirik situ. Tapi syirik situ adalah syirik berbentuk kekeliruan berlaku. Maka Rasulullah, Kaabah Allah, Kaabah tu mana Baitullah kan? Baitullah, Kaabah, ataupun bersumpah demi masjid ke apa semua, maka ni isyarat kepada berlakunya syirik-syirik kecil. Tetapi kalau dianggapnya Kaabah tu sebagai berhala pula, maka bersumpah demi Kaabah tu jadi syirik besar lah. Bersumpah demi Kaabah, tapi bagi dianya Kaabah tu boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat, maka tu sudah jadi syirik besar. Itu contohlah. Wala tasriqu, dan janganlah kamu mencuri. Mencuri. Wala taznu, janganlah kamu berzina. Wala taqtulu auladakum, janganlah kamu bunuh anak-anak kamu. Mana apa? Ini seperti mana di dalam ayat Quran, khasyata imlaq. Kerana takutnya tidak dapat makan. Tak dapat makan, tidak dapat memberi kebahagiaan kepada anak, maka dibunuhnya anak daripada kecil. Berlaku di zaman Arab jahiliyah itu, berlaku benda begini. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu, dan janganlah kamu mengadakan pendustaan yang kamu reka-rekakan dengan tangan dan juga kaki kamu. Maksudnya janganlah kamu dustakan dengan apa cara sekalipun, dengan kaedah apa sekalipun, janganlah kamu melakukan pendustaan. Buhtan biasanya isyarat kepada menipu atas satu orang, menuduh kejahatan kepada satu-satu orang, dengan mendakwanya perkara-perkara yang bohong berlaku pada orang itu, dengan dakwah-dakwah bohong.
Di sini digunakan perkataan tangan, digunakan perkataan kaki, iaitu maksudnya perbuatan tangan, perbuatan kaki kamu isyarat kepada zat, isyarat kepada diri. Janganlah kamu melakukan pendustaan yang datangnya pendustaan itu mari daripada diri kamu, itu dengan penipuan-penipuan apa saja. Jangan. Wala ta'asaw fi ma'rufin, dan janganlah kamu menderhakai dalam perkara yang ma'ruf. Ma'ruf sini perkara yang disyariatkan. Bila dalam masalah ma'ruf, perintah-perintah yang ma'ruf mesti dilaksanakan, jangan kamu derhakai. Iaitu setiaplah perkara-perkara yang baik dan juga takwa, yang mengikut yang Allah Ta'ala syariatkan. Dan ada juga yang berpendapat kata ma'ruf situ adalah taat kepada Allah Ta'ala. Mana janganlah kamu menderhakai perkara yang berbentuk taat kepada Allah Ta'ala, iaitu hendaklah kamu taat pada Allah Ta'ala. Faman waffa minkum, maka barang siapa yang menyempurnakan perkara itu di kalangan kamu, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya dia akan dapat terserahnya kepada Allah. Iaitu Allah Ta'ala lah yang berhaknya memberi balasan-balasan yang sesuai, seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki dengan secara adilnya. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan bagi siapa ya mengingkari ataupun melanggar sesuatu daripada perkara itu, perkara kesalahan itu, perkara yang berbentuk padanya melakukan benda yang mungkar, melakukan perkara-perkara tidak taat kepada benda yang ma'ruf, fa'uqiba fid dunya, maka boleh jadinya dia akan diberinya balasannya di atas dunia. Fahuwa kaffaratul lahu, dan balasan di atas dunia itu sebagai penebus dosa dia. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan barang siapa yang melanggar sesuatu pun daripada perkara itu, summa satarahullah, kemudian Allah Ta'ala menyembunyikan perkara kesalahan dia itu, fahuwa ilallah, maka dia itu diserahkan kepada Allah. Insya'a afa anhu, jika Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala bolehnya memaafkan ia. Wa insya'a mengampuni dosa dia lah. Wa insya'a aqabahu, jika Allah Ta'ala kehendaki juga, Allah Ta'ala boleh mengazab dia. Fabaya'nahu ala dhalika, maka kami berbaiat kepada Nabi SAW atas perkara itu. Itu berbaiat ni maksud dia berjanji dengan perkataan, menyebut dengan perkataan, kami tidak akan gini, kami akan buat ini, kami buat itu, dengan pengakuan seolah-olah persaksian juga, tetapi di depannya satu orang dengan perkataan aku janji situ, aku janji di depannya amir, maka perkataan aku janji di depan amir itu dipanggil bai'at. Dipanggil bai'at. Itu kita akan taat setianya kepada satu orang amir itu, atau sini dengan mana taat setia kepada Nabi SAW dengan mengikrarkan tidak mahu mensyirikkan Allah Ta'ala, tidak mahu mencuri, tidak mahu berzina, tidak mahu membunuh anak-anak, tidak akan juga mengadakan dusta yang diada-adakan, dan tidak juga menderhakai dalam perkara ma'ruf.
Bahkan sini dengan mana? Mentaatinya Allah Ta'ala dan juga Rasul. Cumanya sini berlakunya adanya kesalahan-kesalahan tertentu. Dosa ni ada banyak jenis dosa. Ada dosa yang betul dosa besar, ada dosa yang betul dosa kecil. Dan antara yang diberitahu ni adalah dosa-dosa besar. Tetapi walau bagaimanapun dosa-dosa besar, ada juga dosa-dosa besar ni Allah Ta'ala hapuskan dengan diberinya musibah, diberinya bala bencana musibah kepada satu orang itu, dan itu sebagai penebus dosa dia. Mudah-mudahan dia tu insaf. Tapi bagi orang yang Allah Ta'ala tidak kasihi orang itu, Allah Ta'ala tak baginya sebagai musibah, bahkan Allah Ta'ala akan biarkan dia tu dari dalam kesesatan. Bagi orang mukmin, ya lara, ya lalai, maka Allah Ta'ala akan memberi ujian-ujian, memberi bala, musibah kepada satu orang itu, bertujuannya untuk apa dosa. Setiap musibah ni apa dosa. Sehingga Nabi SAW pernah berkata, mana siapa yang diberi musibah ni, mafhum dia, gugurnya dosa dia seperti mana gugurnya daun di pohon. Mana bergugurannya dosa dia seumpamanya bergugurannya daun di pohon ketika gugurnya daun itu. Laginya beratnya musibah yang menimpa dia, maka lagi banyaknya dosa-dosa dia tu terampun. Tapi ada juga di kalangan orang ni Allah Ta'ala tak bagi musibah gitu, tak bagi bala gitu. Maka orang macam ni, bahkan Allah Ta'ala sembunyikan, mana benda yang dia buat salah itu di kalangan manusia, di kalangan orang ni tak tahu. Allah Ta'ala sembunyikan. Maka dia bila disembunyikan amalan-amalan dosa dia itu, perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dia buat itu, maka boleh jadinya Allah Ta'ala ampun. Sebab harus juga bagi Allah Ta'ala ampun dosa itu. Dan harus juga Allah Ta'ala memberi azab pada mereka itu. Ini isyarat kepada benda tidak melakukan perkara ma'ruf. Tetapi kalau syirik pada Allah Ta'ala, tak ada. Kalau sekadarnya syirik kecil, ada lagi bahagian dia untuk mendapatnya keampunan daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau melakukan syirik besar, tak mungkin dah lagi dia tu akan dapatnya, kecuali dia taubat sebelum daripada dia mati. Sebab syirik kecil hanya sekadar amalan itu saja tidak diterima. Manakala syirik besar, setiap amalan yang dia buat yang baik sekalipun tidak diterima. Maka perkhususian tentang syirik saja, ya tidak terampunnya dosa. Cuma syirik pula terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar saja tidak terampung, syirik kecil seperti mana maksiat-maksiat yang lain. Contoh syirik kecil, riak tu lah. Solat tapi nak tunjuk kat orang. Ada ke tak syirik tu? Berlakunya syirik kerana dia kiranya solat semata-mata menyembah Allah, tiba-tiba dalam masa sama nak menunjukkan kepada orang, supaya orang kata dia ni orang yang kuat ibadah. Maka dia sudah melakukan syirik, tapi syirik dia tu tahap dia syirik kecil. Dan ni juga nak ajar kepada kita sebagai satu orang Islam, jangan mudahnya kita menetapkan satu orang itu Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa. Jadi dosa orang ni kadang-kadang memang dia buat dosa, tapi asalkan dia tidak syirik pada Allah Ta'ala, insyaAllah selamatlah. Itu pun ada alasan lagi. Kalau dia mensyirikkan Allah Ta'ala tu, ada alasan lagi, kemungkinan yang dia tu jadi mungkinlah mungkin terselamat. Harap-harap pun terselamat. Terselamat dengan cara apa? Terselamatnya kerana dia masih lagi dalam proses pembelajaran. Bukannya dia ni jenis orang yang jahil, dia tidak mahu belajar. Orang yang masih lagi dalam proses
belajar. Cuma berlakulah orang yang baru-baru belajar ni dia buat satu perkara yang tersalah, dia panggil tersalah. Tapi dia memang tidak, dia akan kata dia tak akan buat syirik pada Allah Ta'ala, tapi dia pergi buat juga syirik. Kenapa buat syirik? Buat syirik itu kerana tak tahu. Jadi masalah tak tahu ni terbagi pada dua. Yang tak tahu kerana dia buat kesalahan itu kerana tak tahu. Sebab kalau dia tahu, dia tidak akan buat. Satu lagi orang dia tu tidak tahu, dia melakukan syirik, tapi dengan keadaan dia tak tahu. Orang buat syirik kerana dia tak tahu, dan dengan hak tak tahu tu dia tidak mahu pun belajar, tidak mahu pun mengambil sikap inginnya mengetahui ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Maka orang hak lagu ni tak ada langsungnya keunsuran. Jadi bila ada keunsuran gini, maka di kalangan kita ni dalam masalah menetapkan satu orang tu ahli neraka, kena waspada lah. Sebab bahaya kepada diri kita. Tak ada pasal kita nak bercakap benda-benda gitu, kerana kadang-kadang perkataan itu boleh menyebabkan naya pada diri kita. Niat kita mungkin baik dah, tetapi tersilap kata gitu, maka menyebabkan kesalahan dosa pula. Jadi kita sepatutnya boleh iman yang sempurna, iman yang tinggi, tapi berlakunya kekurangan kerana ada kesilapan yang kita sengaja kan ni. Jadi baik, tak perlulah buat. Habis itu so tajuk dia pulang juga. ya. Tajuk pulang nilai. Tajuk sebelah. Bab yang sebelah ni. Tajuk dia pulang kita. Pulang kita saja. Tu pula. Tak pula. Sebab kalau kata tajuk tu mesti kena ada sebab dia lah. Biarlah sesuai dengan hadis lah. Mana sesuai dengan hadis ni, mana yang berkaitan dengan syirik ke, ni semua sekali betul amalan kan. Mana termasuk iman juga. Tapi kalau nak kata amalan, depan pun ada dah. Jadi kita tengoklah yang sesuai dia. Mana taat pada Rasulullah pun termasuk iman ke, contoh macam tu lah. Taat pada Allah Ta'ala dan Rasul termasuk iman ke. Yang ke-12-nya, bab minad din al-firaru minal fitan. Sini Imam Bukhari guna perkataan minad din. Banyak dah sebelum pada ni guna perkataan Islam lah, guna perkataan iman lah, dengan makna amal lah. Jadi sini pula digunakan perkataan ad-din. Itu ad-din yang dimaksudkan sini adalah iman. Din yang dimaksudkan sini adalah iman. Agama itu iman. Bila iman adalah amal. Tapi sini maksud dia, din sini adalah dengan mana? Termasuk iman. Termasuk iman. Al-firaru minal fitani, itu lari daripada fitnah. Maksudnya fitnah ni maksud dia, kalau dalam bahasa Melayu, mana kita menuduh satu orang, itulah benda yang tak betul, tu panggil fitnah. Tapi bahasa Arab, bila fitnah ni, fitnah di dalam bahasa Arab dengan mana? Cobaan, ujian, tu dia panggil fitan. Bila kata ujian, cobaan, maka dia berbentuk musibah. Fitan ni adalah musibah. Kenapa? Berlakunya perkara-perkara yang menyusahkan orang Islam, dengan dituduh perkara tu, perkara ni, maka tu jadi satu musibah, jadi ujian kepada satu orang Islam. Bila dia difitnah, benda yang benar dikata tidak benar,
benda yang salah dia kata benar. Kita pegang Al-Quran dengan hadis, dia dituduh kita ni sesat. Ya tak tu Quran dengan hadis dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Mana betul? Tak sesuai dengan yang dia nak, sehingga dia menaburkan musibah-musibah kepada kita, sehingga kita tak senang duduk. Gini berlakunya fitnah, gini berlakunya cubaan baru semua sekali tu memberi pahala lah kepada kita tetapi lari daripada fitnah itu, lari daripada cubaan-cubaan yang sehingga mengelak diri daripada benda-benda yang musibah kepada agama ni, termasuk juga minati. Kenapa? Sini bila sampai satu tahap, agama ni mesti kena jaga. Kita kena jaga agama. Kita kena jaga agama. Tetapi nak jaga agama tu tidak berkemampuan. Kerana sekeliling ni semua orang yang menabur fitnah, orang yang memberi musibah, penekanan kepada kita, memberi kepayahan kepada kita untuk melaksanakan agama dengan cara sebenar, maka kita terpaksanya lari. Lari sini mana kita lari daripada tempat yang tak baik pergi kepada tempat yang lebih baik. Dan kita tidak berada di kalangan mereka-mereka ini sebagai dakwah juga. Kita tidak menyokongnya mereka, kita menghindari mereka. Maknanya kita membuktikan kita ni selemah-lemah iman. Dia panggil dalam hadis ada sebut man ra'a minkum munkara, siapa melihatnya kemungkaran falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia, kuasa dia. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lidah dia. Jika dia tidak mampu, maka fa biqalbihi, maka itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman dengan menafikan dengan hati. Menafi dengan hati maksudnya tidak berkata saja, tapi dan juga tidak buat. Kita sendiri tak buatlah. Kita tak buat dan kita tak sebut. Kita tak larang. Kita tidak larang kemungkaran. Kita buat ke tak? Kita tak buat. Maka majlis-majlis syirik, majlis-majlis bid'ah, mungkar, khurafat, kita tak pergi. Tak pergi saja tu tanpa sebut perkataan dengan melarang mereka ni, itulah selemah-lemah iman. Tapi orang kita ada juga yang gi juga. Gi itu bukan selemah-lemah iman, dia tu memang ada iman ke? Ada iman ke? Kayak ada bicara tadi tak ada iman. Ketika itu dia tak ada iman, sebab ketika itu dia sudah melakukan perkara yang sudah tidak ada iman. Sebab kemungkaran yang dilaksanakan, ketika dilaksanakan, masa tu tak ada iman. Waktu tu tak ada iman. Maka kalau mati masa tu tak ada iman. mati masa tu tak ada pasal-pasal kita. Itu masalah. Mungkin kita tak ada iman masa tu, tak apalah. Lepas ni datang pula iman, ingat sedap. Jadi caranya selemah-lemah iman dengan cara kita tak pergi. Jangan lagi saya dalam hati, saya ada hati. Orang duk jahanam, kita pergi jahanam dah. Kononnya dalam hati, dalam hati dah. Ya Allah, tak molek lah dia ni, apalah ini dah. Tapi perbuatan duk jahanam, duk jahanam, hari-hari duk jahanam. Mana ni bukan melambaikan hati, pakai dia memang suka pun. Sebab dalil bagi suka dia buat. Tak ada benda yang dalil bagi hati dia, melainkan perbuatan kan. Iman menunjukkan perbuatan. Dia buat ke tak? Dia buat. Buat tu dalil bagi hati dia lah.
hati dia pun memang nak joget juga. Dia minat juga. Walaupun dia depan orang yang tahu, tak ada, kita jaga hati ya. Kita tadi kan ada bicara kan al-haya minal iman. Malu itu termasuk daripada iman. Dia malu situ hanya malu pada makhluk, tidak malu pada Allah. Allah saja tak malu. Jadi inilah bab minad din al-firaru minal fitan. Dengan sanad daripada Al-Bukhari wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman ibn Abdullah ibni Abi Sa'sa'an an nabihi an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah. An Malik daripada Malik, an Abdurrahman daripada Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, an abihi daripada ayah dia, an Abi Sa'id al-Khudri daripada Abi Sa'id al-Khudri, annahu qala, dia berkatanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun. Khairah sini sesuainya khairah, ayyakuna khaira malil muslim ghanamun. Kalau khairu jadi ghanaman. Sebaik-baik yang hampir-hampir yang akan berlakunya, sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing. Yatba'u biha sya'fal jibal, dia akan bawanya kambing itu ke puncak bukit. Wa mawaqi'al qatri, dan di kawasan-kawasan tadah hujan. Yafirru bidinihi minal fitan, dia lari dengan membawanya agama dia kerana lari daripada fitnah ataupun kerana fitnah. Itu dengan menjaganya agama. Jadi cara sekarangnya macam mana? Lari dengan pergi ke madrasah. Bukan lari pergi ke bukit. Bukit apa beda kalau pergi bukit tak ada ilmu, tak pergi bukit. Jadi kita lari mana? Kita lari pergi ke belajar. Tak ada tempat untuk kita lari, tempat untuk kita berlindung. Melainkan kita berlindung di madrasah. Itu dengan kita berada di madrasah. Dengan ada di madrasah kita sudah ada benteng. Yang mana orang yang berada di madrasah tu terselamat daripada fitnah. Tapi orang yang di luar madrasah kita kena juga fitnah. Maka dengan kita masuk dalam madrasah, kita mengukuhkan iman kita, menambahkan iman kita, menambahkan dengan tambahan ilmu-ilmu daripada Al-Quran, daripada hadisnya, kita tambah ilmunya. Jadi daripada situ kita dapatnya membina kelompok baru. Ia dapat menyebarkan kepada masyarakat. Tak ada dengan cara lari tanpa melakukan sesuatu dah. Maka kita lari dengan melakukan sesuatu. Ni tahap yang paling orang panggil paling rendah. Mana tahap yang paling rendah? Kita tidak pergi kepada tempat tempat-tempat yang mendatangkan fitnah itu. Contoh maulud kan, kita pergi situ maulud, sini maulud, situ maulud, tak ada tempat kita ada maulud. Contohlah, kita pergi masjid mana-mana pun habis benda dia buat, benda khurafat. Masjid contohlah, mungkin pak kita tak ada lah kan. Jadi pergi masjid tu, pergi masjid ni pun tak ada ruang pun untuk dia pergi di tempat-tempat yang
memang tidak adanya perkara-perkara khurafat, dia juga bid'ah, dia juga benda-benda mungkar yang orang buat. Jadi di masjid pun banyak mungkar ada, di luar masjid lagi-lagi lah banyak kemungkaran. Maka dia nak pergi mana lagi? Kalau dia masih lagi tinggal situ, dia akan menyebabkan dia pula akan merosakkan anak bini dia. Yang mana anak bini dia pula akan terpengaruh dengan masyarakat. Maka dia terpaksa bawa anak bini dia tu pergi ke bukit. Sehingga harta yang terbaik dia tak ada dah RM1 ke apa. Karena kalau ada RM1 tu untuk dia beli akan jumpa dengan masyarakat. Maka sini dia akan pergi. Kalau untuk kegunaan dia guna kambing ke apa ke. Maknanya isyarat kepada lari daripada musibah-musibah. Tapi ni adalah selemah-lemahnya. Cuma Imam Bukhari meletak sini minaddin, iaitu perkataan min di depan. Min ni mana satu cebisan daripada iman juga. Iaitu apa? Lemah-lemah lah. Lemah-lemah ni. Sepatutnya tak lari. Sepatutnya tak lari. Sehinggalah yang mendesak kita tu lagi. Sehingga boleh menyebabkan ancaman-ancaman berat kepada kita. Jadi barulah berlaku hak ni. Sebab hak ni tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah untuk kita menjaga nak memperbaikinya iman di kalangan masyarakat. Sehingga nak menjaga iman kita sendiri dan juga anak bini kita dalam rumah kita pun masalah. Maka tak ada dengan cara lain, kita terpaksa berpindah. Jadi berpindah tu lebih baik daripada tinggal di situ. Bila dalam keadaan macam tu, mana satu lebih baik? Yang lebih baik masa tu saja. Maka perbuatan tu lebih kurang samanya dengan golongan Ashabul Kahfi. Contoh cerita-cerita Ashabul Kahfi lebih kurang gitu. Mana golongan-golongan yang memberi amar ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat, tetapi ditentang oleh masyarakat sehingga sanggupnya masyarakat tu ingin melakukan kezaliman kepada golongan Ashabul Kahfi. Sehinggalah Ashabul Kahfi seperti mana diceritakan dalam surah Al-Kahfi, tinggal lari ke gua dan sampailah cerita-cerita yang ada dalam surah Al-Kahfi itulah. Jadi itu isyarat kepada mesti kena adanya amar ma'ruf nahi munkar. Bukan dengan semata-mata senyap mulut. Kalau kita senyap mulut tak berani pun nak pergi tahu, tidak mahu mencegah kemungkaran dengan tangan ataupun lidah, itu adalah selemah-lemah iman. Tetapi kalau kita sudah mencegah kemungkaran tapi berlaku juga penindasan kepada kita, maka mungkin juga ini adalah bab inilah mana tidak jadi lemah iman lah. Sudah memberi amar ma'ruf nahi munkar, tapi untuk menjaga agama kita daripada dirosakkan oleh orang-orang itu. Karena kita jaga diri kita, dengan jaga diri kita ni kita boleh bina hidup baru, yang mana tempat hidup baru tu bagi orang-orang tertentu yang nak belajar boleh belajar situ. Jadi semua orang tu jadi belajar di bukit-bukit, orang dalam hutan apa semua gitulah. Bila sampai satu tahap mereka ni sudah faham, insya-Allah mereka ni perlu akan keluar akan memberi dakwah kepada masyarakat. Ada golongan masyarakat ni walaupun mereka ni jahil. Yang jahil ni yang tak mahu terima sebenarnya kali adalah ketua Yang ketua ni lama-kelama dia tu akan mati. Lama-lama. Jadi kalau generasi kita tu dah mungkin generasi anak kita, generasi pelajar kita, dia tu lah akan bawa pula warisan ilmu kita. Jadi kita jangan berputus asa dengan menaburkan bakti ataupun mengajar ilmu kepada pelajar-pelajar. Ataupun kalau kita masih lagi tak tahu, maka kita menambah ilmu dengan supaya kita mungkin di zaman kita mereka-mereka ni tu tak ada dah. Mudah-mudahan mereka ni habis dah, mati dah. Bila mati dah tak ada dah pengganti. Sebab Allah Taala yang jaga agama ni, bukan kita yang jaga agama. Kita ni seolah-olah yang jaga agama, tapi sebenarnya ni Allah Taala yang jaga agama dia. Kita ni hanya Allah Taala nak tahu kita kita ni nak dapat bahagia kebaikan ke ataupun tak mahu. Lepas tu dalam hadis ada sebut man yuridillah bi khaira, siapa yang Allah Taala nak bagi kebaikan kepada satu orang tu, yufaqihu fid din, nescaya Allah Taala akan memberi orang itu memahami agama. Memahami agama. Bila dia faham agama, Allah Taala sebenarnya kali nak bagi banyak kebaikan kepada dia dengan sebab dia memahami agama. Al-Quran yang dia belajar, dia faham. Hadis yang dia belajar, dia faham. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sekatulah.
Solat. Solat. Ya Ustaz. Solat dah. Mau itu yang ada dulu. Saling kuali. Ini yang itu. Tidak elok.